Kemudian orang mukmin hendaklah saling mempertahankan satu dengan yang lain akibat menimpa darah-darah di jalan Allah, darah mereka di jalan Allah. Semua mungkin faham. Orang musyrik tidak boleh melindungi harta benda jiwa orang Quraisy dan tidak boleh mempertahankan orang Quraisy terhadap orang mukmin. Orang musyrik di Mekah, di Madinah tak boleh pertahankan orang-orang Quraisy. Harta orang Quraisy tak boleh. Macam mana nak pertahankan Ustaz? Bukankah orang berada di Madinah, orang tak berada di Mekah. Ini cerita tentang di Madinah kan Ustaz? Ya. Tetapi kita tahu kan ketika ini berlaku banyak kita kata apa operasi-operasi untuk merampas kembali mengambil kembali harta-harta orang Islam di Mekah yang didagangkan oleh orang Quraisy. Orang Quraisy akan lalui tebing-tebing kota Madinah dan orang-orang Islam mereka kenal itu harta mereka. Itu kapet aku, itu bantal aku dulu tu kan. Lalu dia orang nak pergi ambil kembali. Dan orang musyrik ketika itu tidak boleh melindungi orang Quraisy dan tidak boleh melindungi harta tersebut. Sebab misi orang Islam sedang berlaku untuk mengambil kembali harta-harta mereka yang telah dirampas ketika meninggalkan kota Mekah. Yang ke-13, sesiapa yang membunuh orang mukmin dengan cukup buktinya, maka hendaklah ia dihukum balas kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan. Ya, maksudnya apa? Kalau ada hukum ni hukum qisas lah, mesti dihukum balas dan bukan hukum diat, bayar denda. Jadi boleh dihukum balas kembali bagi berlakunya pembunuhan kepada orang mukmin. Tetapi jika wali memaafkan, maka dimaafkanlah. Tapi dibayar diat lah, bayar denda. Bayar denda. Uh, Kemudian yang ke-14, semua orang mukmin berkewajipan menghukum pembunuh itu dan tidak halal kepada mereka melainkan melaksanakan terhadapnya. Mesti kalau dah jatuh hukum bunuh, mesti dijatuhkan hukum. Yang ke-15, tidak halal bagi seorang mukmin menolong seorang pelaku kejahatan atau melindunginya. Bukan setakat membela orang mukmin, orang-orang mukmin juga tidak boleh bersekongkol dengan kejahatan ataupun melindungi kejahatan. Barang siapa yang menolong atau melindunginya, maka ia ditimpakan laknat Allah Subhanahu Wa Taala dan kemurkaannya pada hari kiamat serta tidak diambil kira amalannya fardu atau sunat. Dan ke-16, bahawa sebarang perkara yang timbul perselisihan dalam kalangan kamu hendaklah dirujuk kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Yang mana kita tahu inilah yang disebut kebanyakan hadis, iaitu apabila kamu berkhilaf tentang sesuatu, maka rujuklah kembali kepada Allah. Kepada Allah tu maksudnya kepada ayat-ayat Al-Quran ataupun tunggu wahyu. Yang kedua, tunggulah apakah ijtihad ataupun daripada kata-kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Boleh? So, kemudian kesan-kesannya, ni kesan. Saya bacakan secara laju je lah. Kesan maknawi dalam masyarakat. Kesan kepada masyarakat. Dengan kebijaksanaan dan kepintaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam mengorak langkah membina asas-asas masyarakat baharu. Fenomena ini memberikan kesan mendalam terpamer melalui peribadi mulia para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan sangat cepat ketika berada di kota Madinah. Sangat cepat. Kesan dia sebab apa? Dipamerkan melalui akhlak-akhlak orang-orang Islam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bukan Islam, mereka tidak mengenal agama. Apakah yang berlaku dalam agama Islam, rukun iman. Pertama sekali mereka akan mengenal akhlak orang-orang Islam, kan? Akhlak orang-orang Islam. Okey. Welcome. Kita tidaklah baru. Hari ini jalan awal sikit. Kita dah selesai perjanjian tadi ni. Iaitu perjanjian yang tadi. Mana kau pergi? Ni. Perjanjian. Perjanjian ni tadi adalah perbincangan mengenai, saya ulang sikit tapi secara keseluruhan, perjanjian adalah mengenai bagaimana Nabi SAW mengawal orang-orang di Madinah. Sebenarnya kita katakan untuk menjaga keamanan ataupun apa
kesejahteraan Madinah yang kalau kita baca kepada perjanjian-perjanjian tadi. Tapi pada pandangan saya, sebenarnya Nabi SAW sedang merancang untuk mengukuhkan Nabi punya kepimpinan Nabi di kota Madinah. Sebenarnya Nabi sedang mengukuhkan kepimpinan Nabi SAW di kota Madinah. Sebab itu, kalau kita lihat di antara perkara yang besar tentang perjanjian ini, Nabi segerakan perjanjian dengan orang-orang Madinah. Nabi segerakan, bincang terus cepat-cepat. Kan? Sebab apa? Nabi SAW dalam perbincangan tersebut, satu, nak memperkenalkan Nabi SAW sebagai ketua. Yang kedua, Nabi hendak mengawal Madinah. Nabi hendak mengawal Madinah. Sebab apa gunanya kalau Nabi SAW menjadi ketua khalifah di Madinah tetapi tidak dapat mengawal. Lalu inilah kita kata kesan daripada perjanjian tadi. Kesan-kesan utama adalah Nabi SAW sedang usaha untuk mengawal kota Madinah. Tapi kita lihat juga kesan-kesan yang lain, kesan maknawi. Perkara tadi kita baca kan, iaitu apa? Sebenarnya kesan yang sangat cepat dan besar berlaku kepada orang Madinah. Bagaimana? Adakah mereka terkesan dengan ekonomi? Adakah mereka terkesan dengan Quran? Adakah mereka terkesan dengan hadis Nabi SAW, pengajian-pengajian? Adakah mereka terkesan dengan rasa selamat? Sebenarnya kita kata perkara yang utama sekali, orang-orang Madinah mereka sangat terkesan dengan orang Islam, iaitu melalui akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan terkesan daripada akhlak sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat-sahabat dan Nabi ni akhlak mereka sangat baik, kan? Akhlak mereka sangat-sangat baik. Kalaulah tuan-tuan melihatkan kepada suasana yang berlaku pada hari ini, kan, contohnya di antara budaya dan akhlak, kan, budaya Arab memanglah kasar, kita kata keras. Arab standard lah keras. Arab, uh, kita cerita sini habis sinilah contoh dia, kan. Dulu kalau kita kata, oh kalau pergi kat immigration tu kena sabar je lah, kan. Kalau dia nak buat kerja, dia buat kerja. Dia tak nak buat kerja, dia tak nak buat kerja. Itulah sikit-sikit orang kata Arab, kan. Jadi itu memang budaya sekian lama, kan. Mereka ini dah hidup dalam ketuanan satu masa dahulu. Mereka ada banyak khadam, terbawa-bawa hidup mereka sampai kepada hari ini, kan, menunggu orang-orang lain yang melakukan kerja. Tetapi datangnya Rasulullah SAW tunjukkan akhlak yang baik. Sebab itu di antara kesan yang cepat berlaku orang Madinah apabila mereka melihat akhlak-akhlak budi pekerti Rasulullah dan sahabat-sahabat. Begitu juga kadang-kadang bila kita melihat orang-orang Malaysia pergi sana, kan. Kenapa kita kata orang Malaysia ni terkenal ketika pergi haji, pergi umrah? Sebab kerana akhlak lembut, kan. Itulah yang ditunjukkan akhlak kepada mereka. Sebab itu setengah ulama mengatakan apa? Orang-orang luar daripada kamu tidak pernah mengenal Islam, apakah yang terkandung dalam Quran. Mereka tak baca tafsir. Tapi pertama sekali kalau kita nak memperkenalkan agama kepada orang, maka perkenalkan akhlak kita. Samalah kita pun hidup atas dunia ni, kan. Orang nak kenal kita, tak kenal kita ni siapa, ustaz ke tidak ke, tapi orang akan melihat kepada akhlak dan budi pekerti kita. Okey. Rasulullah SAW mendidik mereka dengan adab dan kasih sayang. Mendidik mereka dengan adab dan kasih sayang, persaudaraan, sifat mulia, tekun beribadat dan mentaati perintah. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ajaran Islam yang terbaik? Ketika itu mereka banyak, kan, bertemu dengan Rasul. Maka Nabi jawab, ayul Islamil afdal? Kata lelaki tersebut, apakah ajaran Islam yang terbaik? Apa dia, tuan-tuan? Apa ajaran Islam yang terbaik? Nabi SAW sebut apa? Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak, kamu tidak kenal. Dan Nabi SAW, hadis ni banyak sebenarnya. Hadis ni banyak versi. Sebab Nabi SAW berjumpa dengan macam-macam orang. Semua orang tanya soalan yang sama. Ya Rasulullah, nak buat apa nak jadi orang Islam yang best ni? Nabi lihat orang tersebut mungkin kurang kemampuan. Nabi kata, kamu hendaklah banyakkan memberi salam. Kamu lihat, Nabi jumpa orang lain, Nabi kata, kamu hendaklah mesegerakan solat. Hendaklah banyakkan bersedekah.
jaga birrul walidain, jagalah kedua ibu bapa kamu. Banyak versi hadis ini. Tapi hadis yang kita baca ni, iaitu hadis daripada seorang lelaki yang bertanya, Ya Rasulullah, apakah ajaran Islam yang terbaik? Lalu Nabi SAW kata apa? Beri salam. Baru masuk kena keluar. Tiba bos panggil semula. Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Siapa tadi? Tak ada masalah. Okey. Uh, uh, Abdullah bin Salam berkata, Nabi kata tadi, kamu beri makan dan mengucapkan salam kepada orang kamu tidak kenal. Sama hadis ni panjang lagi. Nanti saya akan syarah hadis ni. Hadis ni satu hadis yang bagus untuk tuan-tuan semua tahu. Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam? Husain bin Salam. Ingat tak Yahudi yang kita cerita sebelum ini? Yahudi yang kita cerita sebelum ini yang dia menjumpakan Nabi bagi teka-teki 3 soalan kepada Nabi. Lepas tu akhirnya dia masuk Islam. Di awal sebelum orang Yahudi tahu dia Islam, kau main puji melambung. Oh, Abdullah bin Salam ni orang yang alim, pandai sebagainya. Bila tiba dia keluar daripada dapur Nabi, dia mengucapkan syahadah. Orang Yahudi 360 darjah kata, oh tak, dia ni memang jahat. Dia bukan betul sangat pun. Orang ni tak cerdik mana. Itulah Abdullah bin Salam ni. Apabila Rasulullah SAW sampai ke Madinah, aku pun datang kepadanya. Dan setelah aku perhatikan benar-benar rupa baginda Nabi SAW, barulah aku tahu rupanya bukanlah rupa pembohong. Maka antara perkataan awal diucapkan Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinah, kan, wahai manusia, sebarkanlah salam. Ufshus salam, Nabi kata, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilatul arham, hubungkan silaturahim, dan qiyamu minan niyam, bersembahyanglah kamu di waktu malam ketika orang ramai sedang tidur. Maka Nabi kata apa? Nescaya kamu akan dapat masuk syurga dengan sejahtera. Hadis ni nampak simple aja. Tetapi Imam Tirmizi rahimahullah, dia dalam kitab dia mengatakan ini adalah turutan-turutan bagi kita yang hendak belajar untuk membina suatu orang kata apa, satu persaudaraan. Yang pertama sekali, kita kena biasakan memberi salam. Katalah kita ada satu taman yang baru. Kita pun tak biasa, orang sana pun tak biasa, tempat satu jabatan baru, kawasan baru. Yang pertama sekali Nabi kata apa? Amalkan salam. Sama ada kenal ataupun tak kenal. Hari ini susah kot nak bagi salam. Selalulah memberi salam, kan? Selalulah memberi salam. Beri salam kepada orang yang kita kenal atau kita tidak kenal. Dan maksud yang lain apa? Kita bertegur sapa. Orang Islam dah ada cara dah untuk bertegur sapa. Beri salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habis hari ini tak boleh salam, Ustaz. Sebab kita jaga SOP. Bukan suruh salam, suruh beri salam. Suruh beri salam. Lepas tu dah kenal, oh dia ni bagi salam, ni jawab salam. Orang tu pernah nampak hari tu dekat Shell, dekat Petronas bagi salam, rupanya duduk satu taman dengan kita. Lepas tu apa? At'imut ta'am. Kan? Ingat tak orang kita dulu, dia suka buat apa? Suka bagi-bagi makanan. Kan, suka bagi-bagi makanan. Bagi jiran sebelah, orang tu bagi pinggan, cantik. Kan? Lepas tu, nanti tiba-tiba orang tu balas balik. Pinggan kita pun dah tak ada. Dia bagi pakai plastik je. Alamak, habis pinggan kita. Kan? Taklah, dulu-dulu kan. Saya ingat dulu. Mak saya pun saya selalu nantilah dapat arahan ataupun dapat tugas pada mak saya. Mak saya panggil saya Farid. Farid, apa ni? Pergi bagi makanan dekat rumah makcik tu, rumah makcik ni. Mak saya buat kuih lopis ke, kuih apa ke. Kan? Letaklah dalam pinggan. Biasa dulu tapuai tak banyak macam sekarang. Tapuai plastik ni letak dalam pinggan. Pinggan pun nasib lah, ada pinggan biasa dapat bagi pinggan biasa. Yang murah sikit. Tak ada pinggan, terpaksalah bagi pinggan yang agak okey sikit. Paling biasanya, kalau sekarang kita bagi tapuai bekas plastik kan, yang kita nak let go tu. Sebab kita beli makanan, tahu hufa ke, kita order ke, orang bagi dengan bekas plastik. Beli durian ke, hari ni bagi dalam bekas plastik ke. Kita tak nak kita bagi makanan ke orang lain dengan bekas tersebut. Dulu saya ingat mak saya dulu selalu dapat pinggan-pinggan Colgate. Pinggan-pinggan Colgate. Beli Colgate dapat pinggan. Beli Colgate dapat pinggan. Punyalah kaya dulu beli Colgate dapat pinggan. Sekarang beli Colgate tak dapat apa pun. Kotak pun dah buruk dah.
Dulu kotak tebal, keras. Kan? Saya ingat kotak Colgate tu saya buat mainan. Bagi makanan satu dengan yang lain. Kan? So, bagi makanan. Kan tuan-tuan, bagilah makanan. Sekarang senang. Tadi nak bagi makanan sendiri, order sampai ke rumah orang. Nak alamat saya, dia saya beritahu. Tak adalah. Gurau So, yang pertama, macam mana nak mendekati orang? Sebarkanlah salam. Yang kedua, berilah makan. At'imut ta'am. Bagi makan. Sangka baik, ikhlas. Jangan pula tiba kita dapat makanan, ni tak ada lain tak bukan nak santau aku lah ni. Tak ada. Kan, nasi kangkang lah. Macam-macam Melayu ni. Yang ketiga, hubungkan silaturahim. Pergilah ziarah. Kalau terus ziarah saja, tanpa mengenali, tanpa bagi salam pun susah juga. Kan? Uh, dah mula bagi makanan, silaturahim. Hari raya, tiba-tiba dengan dia sakit, saja-saja kan. Tengok macam mana kita punya satu kehidupan kedamaian satu masa dahulu. Selalu pergi rumah ke rumah, pergi kunjung. Sampai ke dapur, makcik-makcik kita dulu pergi, mak kita dulu pergi kan. Ui, kau buat apa tu? Kan. Masak, ui. Kan. Saya tak tahulah kan. Saya duduk dengan cerita ni, saya teringat zaman mak saya dulu. Kan. Dia ada bahasa-bahasa kod-kod dia bila pergi rumah orang. Ui, dia tak bagi salam dulu. Oi dulu kan. Oi dia sopan lah. Lepas tu sampai dapur baru bagi salam. Oh kat dapur punya kan. Hubungkan silaturahim. Dan yang paling penting untuk menjaga satu persaudaraan apa dia. Jaga malam, doakan orang-orang yang lain. Maka insya-Allah akan jadi satu persaudaraan yang kukuh di antara kita. Pernah tak kita buat untuk saudara mara kita? Kita habis-habis fikir nak buat family day. Bila kita nak rapat-rapat balik kan, kita dah lama tak buat open house. Dah lama tak buat makan-makan. Yelah, makan-makan tu nombor 3. Nombor 2. Tapi kena tanya khabar selalu. Hubungkan silaturahim. 3, 4. Yang nombor 5, nombor 2 dan 3. Nombor 4 tu, bangun malam. Kena usahakan. Sambung kita. Rasulullah SAW dalam bab ni, dia bincangkan banyak sikit tentang hubungan silaturahim. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, tidak akan masuk syurga orang yang jirannya merasa tidak selamat daripada kejahatannya. Orang bela kucing, hati-hatilah kan. Sampai kadang-kadang jiran-jiran lain rasa tak selamat. Nak parking kereta, alamak, takut turun kereta, terlanggar pula bom kan. Ataupun periuk api. Tahu tak periuk api? Kan. Najis-najis kucing, buang mata rata tersebut. Bela kucing kan. Ataupun kasarnya sikap. Orang nak parking depan rumah kita sekejap je pun bukanlah kaki saudara mara dia datang, kita rasa tak senang. Mula kita nak tegur jiran kita. Awak boleh tak jangan kacau parking saya kan. Alah, sekejap-sekejap je pun kan. Orang Nabi SAW sebut apa? Tidak akan masuk syurga orang yang jirannya merasa tidak selamat daripada kejahatannya. Buat bising tengah malam kan. Anak bawa kereta laju-laju kat taman, cium, ada tak kan? Tuan-tuan, kita baca hadis ni sebenarnya Nabi SAW dah jaga dulu lagi kehidupan masyarakat, kejiranan kita satu masa dahulu. Tak jaga SOP kan. Lepas tu akhirnya satu taman kena lockdown contohnya, kena PKPD kan. Sabdanya lagi, orang Islam itu ialah apabila orang Islam lain merasa selamat daripada keburukan lidah dan tangannya. Orang Islam tu macam mana sifat dia sampai orang lain rasa tenang dengan dia. Dia jaga lidah dan tangan dia. Tak adalah dia duk risau, jiran aku ni kan, aku tinggalkan rumah nanti kan tiba-tiba adalah tu kan bunga kena curi lah apa semua. Orang Islam kan, ataupun tinggal rumah dia rasa nanti rumah aku ada ke tidak orang nak tengok kan. Tapi orang Islam tidak, dia jaga hubungan sesama dia sampai rasa selamat satu dengan yang lain. Sabda Rasulullah SAW lagi, tidak sempurna iman seorang kamu kecuali setelah dia mencintai apa-apa yang dikecapi saudaranya sebagai dia mencintai apa-apa yang dikecapi olehnya. Tak cemburu atas pencapaian orang-orang yang lain. Kan, tak cemburu. Padahal dia rasa pula seronok, dia rasa terharu orang tersebut dapat beli kereta baru. Alhamdulillah seronoknya kan. Tidaklah dia rasa macam alah kereta baru, lepas tu tantang bayar hutang pun tak habis apa semua kan. Ni semua geng-geng suka ambil riba lah ni. Kan.
Ada je kan. Nak dapat result baik. Itu tak adalah tu. Ni sebab graf turun dan sebagainya. Biarlah kan. Itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala juga di sebalik tu kan. Untuk mengangkat ataupun menurunkan manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, orang mukmin sama seperti seorang lelaki yang apabila matanya mengadu sakit, maka semua tubuhnya mengadu sakit. Jika kepalanya mengadu sakit, maka semua tubuhnya mengadu sakit. Itu orang mukmin. Macam mana kita pada hari ini? Nabi SAW bersebut lagi, orang mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah ibarat binaan-binaan yang saling memperkuat antara satu dengan yang lain. Kita ni umpama seperti satu binaan. Kan? Maka kita letak hubungan di antara kita ini, maka kita jadi lebih kukuh. Sebab itu bekerjasama, berkumpulan itu satu perkara yang sangat dituntut dalam agama kita. Untuk memperkukuh, menguatkan satu dengan yang lain. Bukan bekerja berseorangan. Kan? Nak orang putih kata kan. Saya lupalah. Kalau nak pergi cepat, pergilah seorang-seorang. Nak pergi jauh, pergi dalam bentuk berkumpulan. Sabda Nabi SAW lagi, janganlah kamu benci membenci. Janganlah kamu berhasad dengki. Jangan belakang membelakangi. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jelas Jangan suka benci-benci. Hasad dengki pula. Suka belakang membelakangi. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal seorang Muslim meninggalkan saudaranya. Tidak bertegur sapa selama lebih daripada 3 hari. Sekarang ni Ustaz, susah lah Ustaz. Work from home. Tak keluar rumah. So tak tegur macam ni Ustaz. Ini maksudnya tidak bertegur sapa dengan niat. Tuan-tuan tidaklah perlu jadi selalu orang kata apa, selalu ada orang yang dia boleh buat kan. Kalau grup WhatsApp tu, dialah yang paling hari-hari ada dia berita pasal dia. Tak tazkirah, tanya khabar. Tak tanya khabar, dia selfie gambar dia dengan keluarga kan. Mungkin tu cara dia bertegur sapa. Kita ni duduk dalam grup banyak, tapi mungkin jenis yang tak pandai nak tanya ramai-ramai kan. Kita ni rasa macam segan lah, ataupun tak biasa. Bukan jenis itu. Jenis yang duduk dekat dalam grup-grup ni jadi CCTV dia. Saya lah tu. Suka jadi CCTV. Tengok je kan. Sikit-sikit je lah. Tanya khabar dan sebagainya. Uh, Kalau sengaja buat kerana ada atas-atas tadi. Kerana kebencian. Kerana ada hasad dengki. Kerana ada perkara-perkara yang kita rasa tak suka kan. Maka itu boleh menjadi. Itu yang dikatakan Nabi SAW. Tidak boleh dibiarkan lebih daripada 3 hari. Nabi SAW bersabda lagi, orang Islam adalah saudara orang Islam. Al-Muslimun akhul Muslim. Dia tidak menzaliminya dan dia tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Barang siapa yang lepaskan satu kesukaran seorang Muslim, maka Allah akan melepaskan satu kesukarannya daripada beberapa kesukaran di hari kiamat. Barang siapa yang menutup keaiban orang Islam, maka Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Tak nak syarah panjang, boleh baca dan faham sendiri. Kan? Sebab syarah pun tak guna. Dia sebenarnya, saya ingat semua orang dah faham tentang hadis ini, tapi lebih kepada muhasabah diri sendiri. Rupanya inilah perkara yang dituntut kepada kita. Okay? Sabda Rasulullah SAW lagi, kasihanilah siapa yang ada di bumi, dan saya kamu akan dikasihani oleh orang yang berada di langit. Maksud siapa berada di langit? Bukan alien, bukan Thor kan, bukan apa, berada di langit iaitu malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mendoakan kembali kita. Jaga kat bumi ni kan, siapa yang kita kesian, kita bagi makanan. Buatlah sikit-sikit kan. Cari orang-orang sekeliling ataupun kita rasa ada pakatan. Ada orang-orang yang membuat makanan-makanan. Tidaklah perlu besar kan, buat untuk kita menjaga kasihan kepada orang yang berada di bumi ini dalam keadaan sukar hari ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang mukmin jika dia mengenyangkan dirinya. Sudah ayat ni. Makin lama makin hadis yang dikeluarkan ni makin saya rasa macam bukanlah orang mukmin jika dia mengenyangkan dirinya sedangkan jiran sebelahnya dalam kelaparan. Macam mana jiran-jiran? Jiran kita 40 pintu kan, okeylah 40 pintu. Jiran ataupun tidaklah jiran, saudara mara kat kampung, ambillah tahu juga kan. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semua tentang perpaduan, persaudaraan ataupun kita kata apa, kemasyarakatan. Mencela orang mukmin itu satu kefasikan, membunuhnya ada satu kekufuran. Tak boleh cela-cela orang.
kan, nak kata orang tu ini kan. Hari ni suka kita mengangkat ataupun membuka cerita celaan-celaan. Kalau dapat kita diam sajalah kan. Rasulullah SAW menjadikan kerja membuang gangguan di tengah jalan sebagai satu sedekah dan menghitung sebagai satu cabang-cabang iman. Buatlah apa saja kebaikan. Sampai halangkan buang duri di tengah jalan pun di antara perkara yang di antara cabang-cabang iman. Rasulullah SAW menggalakkan umat Islam menafkahkan harta, menerangkan fadilat-fadilat kelebihan yang boleh menarik hati. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api kan. Bagaimana air memadamkan, macam mana air padamkan api? Zoom kan, adalah panas-panas bara-bara di sikit tu asap dia, tapi padam kan, padam. Bomba pakai api kan. Maka banyakkan bersedekah untuk memadamkan kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud mana-mana orang Islam yang memberi pakaian kepada orang Islam yang tidak berpakaian, orang susah lah maksudnya, tak cukup pakaian dia, maka Allah akan memakaikan dia dengan pakaian hijau di syurga. Tapi saya suka pink. Hijau ni maksudnya doa Nabi lah kan. Hijau ni dapat kebaikan-kebaikan. Maksudnya pakaian yang digemari. Nabi suka hijau. Kalau suka pink, insyaAllah dapatlah pink nanti. Mana-mana orang Islam yang beri makan seorang Islam sedang kelaparan, maka Allah akan memberinya makan buah-buahan di syurga. Mana-mana orang Islam yang beri minum seorang Muslim yang haus, maka Allah akan memberinya minum daripada minuman syurga yang tersimpan kemas. Sabda Rasulullah SAW lagi dalam hadis yang lain, selamatkan dirimu dari neraka walau bersedekah dengan sebelah tamar. Jika kamu tidak mendapatinya, maka tutur kata yang baik. Kan? Ini kata Nabi SAW kepada kita. Dan Nabi, saya ringkaskan, Nabi tidak menggalak, Nabi menggalakkan umatnya menahan diri, jangan suka meminta-minta, dan juga menjaga persaudaraan. Dan kita lihat inilah perkara-perkara yang dinyatakan oleh Nabi SAW untuk bagaimana menjaga kita kata kemasyarakatan ataupun persaudaraan orang-orang yang berada di Madinah. Okey. So kalaulah kita dapat peluang ataupun kita dapat kembali dalam konteks masyarakat, maka saya ingat ini di antara hadis-hadis yang dikumpulkan, satu hadis yang sangat sangat baik untuk kita jadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat yang ada pada hari ini. Amalan-amalan yang boleh dilakukan, perkara-perkara kebaikan yang boleh kita sematkan dalam kemasyarakat. Okey, satu kita akan rehat nanti sekejap lagi. Tapi ada satu cerita kan, Nabi SAW tadi berdoa, ya Allah, bagi siapa yang bagi pakaian kepada orang lain yang tiada pakaian, maka ya Allah, kau berikanlah dia pakaian yang berwarna hijau. Betul tak? Pakaian berwarna hijau. Sajalah kita bincang sikit. Macam mana hukum berdoa dengan berdoa sedemikian? Macam mana berdoa? Macam manakah hukum berdoa dengan hukum sedemikian? Minta secara sebegini kan. Ini adalah doa Nabi SAW. Kita katakan Nabi SAW berdoa. Ada juga Nabi minta baju warna hijau dan sebagainya. Tapi Nabi tidak terlalu khusus dalam berdoa di dalam syurga. Ataupun Nabi tidak terlalu berdoa. Nabi tidak terlalu memberatkan, tidak terlalu melampau dalam doa. Dan satu hari ada Ibnu Mughaffal, Abdullah Ibnu Mughaffal. Mughaffal ni adalah seorang sahabat Nabi SAW. Anak dia bernama Abdullah satu hari berdoa. Dia kata, ya Allah, berikan aku syurga, berikan aku singgah sana berwarna putih di sebelah kanan syurga. Berikan aku singgah sana berwarna putih di sebelah kanan syurga. Macam mana tuan-tuan? Berdoa sedemikian. Ibnu Mughaffal kan, Mughaffal pun dia pun berkata kepada anaknya, wahai anakku, kenapakah kau berdoa sedemikian? Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, janganlah kamu melampau dalam berdoa dan janganlah kamu melampau dalam bersuci. Maksudnya apa? Jangan melampau dalam berdoa. Kita kadang-kadang hari ini ada tempat-tempat tertentu yang mengajar tentang bagaimana untuk berdoa. Ya Allah, berilah aku hari ini kereta yang macam ni, duk bayang pula nak warna yang macam tu,
lepas tu duk pejam mata, duk membayangkan dan sebagainya, kan. Satu perkara yang mungkin saya tak tahulah bagaimana kaedah-kaedah yang dia nak usahakan. Tetapi dalam satu faktor yang lain, kita dah takut nanti kita terjadi sebagaimana apa yang disabdakan Nabi SAW, kita termasuk di kalangan golongan-golongan yang melampau. Golongan-golongan melampau. Walaupun Nabi SAW sendiri berdoa, mintalah diberikan baju pakaian berwarna hijau, tapi itu sahaja. Nabi tidak pula datangkan nanti singgah sana berwarna putih sebelah kanan syurga pula. Nabi tidak berdoa sebegitu. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka selalu apabila mendengar orang yang melampau dalam berdoa, mereka akan cela perbuatan tersebut. Bukan cela orang ni, cela perbuatan tersebut, kerana Nabi SAW tidak gemar akan orang yang terlalu melampau dalam berdoa. So nak berdoa silakan, nak lakukan kebaikan mengharapkan ganjaran tu silakan, tetapi jangan kita menjadi orang yang melampau, iaitu orang yang berlebih-lebih pula dalam keadaan kita memohon kepada Allah Ta'ala. Sungguhnya, jangan sampai kita lupa bahawa Tuhan itu lebih maha bijaksana daripada kita. Sentiasa, kalau ayat saya mudah aja, sentiasa kita sedar bahawa kita ni tidak pandai dalam berdoa. Kita minta satu perkara tersebut, kita ingat baik untuk kita. Rupanya perkara tersebut adalah tidak baik untuk kita. Kita minta perkara tersebut mungkin tidak baik untuk kita, tapi itulah perkara yang lebih baik untuk kita. So, berdoa macam mana, Ustaz? Yang pertama, ikutlah ayat-ayat Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan kemudian doa yang apa kita inginkan tetapi tidak terlalu melampau sehingga kita mengurangkan, kita kata apa, mengurangkan rasa keaizahan, kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So kita rehat sekejap dalam 10 minit sampai dalam 7 minit macam tu, sampai pukul 10. Hari kita mula awal. Kalau kita penat nanti kita ambil awal sikit, 10.50 macam tu. So kita akan berhenti dahulu kita punya sesi ni sekejap, bertemu balik pada jam 10 pagi begitu. Okey, boleh? Kita rehat sekejap. Okey. Hmm. Okey, boleh. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita. Ada satu bab yang kita ada dalam apa, dalam kita punya buku ni, kitab kita ini, iaitu kitab sirah ini, iaitu bab seterusnya, bab yang ke-26, perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Bab-bab perjanjian ni saya tahu nanti jadi boring, kan, sebab nak baca bab perjanjian. So tapi tak apalah, kan. Saya ingat kita akan go through sedikit, baca bab-bab perjanjian ni. Sebab tu tadi saya berhenti rehat dahulu baru masuk bab perjanjian ni. Sebab perjanjian-perjanjian ni kita rasa terlalu formal pada kita. Apapun kita baca, setidaknya kita tahu. Kalau tak ingat pun kita tahu dia ada. Dan kita tahu di manakah kedudukan-kedudukan perjanjian-perjanjian tersebut, supaya jika kita mengambil iktibar, kita perlu mengambil iktibar dalam kita punya kehidupan, maka kita boleh segera kembali, kita tahu kita pernah membaca atas urusan bab perjanjian dengan orang Yahudi ini. 26.
Kan, perjanjian dengan orang Yahudi. Bermaksud apa? Nabi pernah tak berjanji dengan orang Yahudi? Pernah, kan? Orang Yahudi ni dengar cakap tak, Ustaz? Tak juga, kan? Masa mereka lemah, mereka ni lah. Mereka dengar lah. Masa mereka ada peluang, dia pergi sekongkol juga dengan orang musyrikin daripada luar. Kan? Baik, 26. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Mekah dan meyakini bahawa keadaan masyarakat Islam telah kukuh dengan wujudnya penyatuan akidah, politik dan peraturannya, baginda Nabi SAW mula memikirkan untuk mengatur jalinan hubungan dengan orang bukan Islam pula. Tujuannya adalah untuk memperolehi keamanan dan kedamaian yang menyeluruh serta kebahagiaan seluruh masyarakat. Apa saya cerita cakap tadi? Apa sebab Nabi melakukan perjanjian-perjanjian ini dengan orang Islam dan orang bukan Islam? Power. Kan? Nabi nak power. Nabi nak pastikan dia boleh kontrol Madinah. Ini Nabi punya 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 cara. Rasulullah SAW telah mengatur, tapi power Nabi setelah Nabi dapat. Kita kadang suka nak power dulu. Belum dapat apa-apa lagi dah fikir macam-macam dah. Nak janji itu, nak janji ini, kan. Nabi SAW ketika berada di Mekah, Nabi jadi seorang pendakwah lah, kan. Nabi jadi orang yang kita kata apa? Tak share screen. Nabi jadi orang yang menyebarkan agama, jadi orang yang beribadah sungguh-sungguh. Selepas itu Allah Ta'ala beri, dan bila dah beri barulah Nabi buat. Kita tak bercita-cita dahulu. Sedangkan Nabi, seorang Nabi tak pernah bercita-cita pun jadi pemimpin. Nabi Musa, Nabi Yusuf tak pernah pun pada kecil cita-cita nak jadi pemimpin, kan. Okey. Okey, Rasulullah SAW telah mendapat mengatur rantau tersebut dalam satu haluan. Justru Rasulullah SAW mula merintis polisi bertolak ansur dan timbang rasa yang belum pernah diamalkan di dunia ketika itu, diselubungi ketaksuban dan penindasan. Nabi buat sama rata dan sebagainya. Maka tak pernah dilakukan oleh di negeri-negeri ataupun di tempat-tempat yang lain ketika itu, kan. Maka Nabi SAW bawakan satu pemerintahan yang baik. Masyarakat bukan Islam yang paling hampir dengan Madinah ialah orang-orang Yahudi. Mereka menyembunyikan permusuhan terhadap orang Islam dan tidak menzahirkan sebarang penentangan serta permusuhan. Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian dengan mereka, memberikan mereka kebebasan mutlak dalam soal agama dan harta benda. Rasulullah SAW tidak melakukan pengusiran pun dan tak ada permusuhan kepada orang Yahudi ini. Perjanjian ini dimeterai perjanjian yang dimeterai ini termasuk dalam perjanjian antara umat Islam seperti disebutkan sebelum ini. Antara butir-butir dalam perjanjian ini adalah perjanjian yang sama juga seperti yang lepas kata pengarang, tapi antara butir-butir penting perjanjian ini, orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat bersama orang-orang mukmin, orang-orang mukmin. Orang Yahudi dan orang Islam berhak mengamalkan agama masing-masing, termasuklah pengikut-pengikut dan diri mereka sendiri. Mereka ini juga terpakai bagi orang Yahudi selain daripada Bani Auf. Orang Yahudi dan orang Islam wajib membiayai nafkah mereka sendiri. Sebelum ni ada juga, kan, berlaku di antara kehidupan orang-orang Yahudi dan orang-orang di Madinah secara tidak adil. Iaitu mereka memohon, orang kata apa, mengambil harta orang lain untuk mereka jadikan kehidupan. Bagaimana Ustaz berlaku? Melalui riba, sistem alung dan sebagainya berlaku di kota Madinah satu masa dahulu. Antara mereka hendaklah saling bertolong menolong menentang siapa yang merangi piagam ini, sama macam piagam telah kita bincang tadi. Yang keempat, antara mereka hendaklah saling nasihat menasihati, berbuat kebaikan dan tidak melakukan perkara salah. Sama juga macam piagam tadi, secara umum ini boleh faham. Yang kelima, seseorang tidak boleh membuat kesalahan terhadap sekutunya. Pertolongan hendaklah diberikan kepada orang yang dizalimi. Dalam peperangan orang Yahudi dan orang mukmin hendaklah saling membayai. Maksudnya nak mempertahankan Madinah bersama-sama, keluarkan belanja pun bersama-sama. Dengan piagam ini Yasrib menjadi tanah yang dihormati. Sebarang masalah atau pertikaian yang dibimbangi membawa kerosakan kepada mereka, yang memeterai piagam ini hendaklah dirujuk kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang Quraisy tidak boleh dilindungi dan begitu juga orang yang membantu mereka. Sama macam piagam tadi. Macam mana boleh terserempak orang Quraisy tadi saya kata? Walaupun orang Quraisy ni jauh, kan? Kerana kita lihat orang Quraisy sering lalu di pinggir-pinggir di tebing kota Madinah bagi menjalankan perniagaan mereka untuk pergi ke bumi Syam. Jadi Quraisy sentiasa ada di sekeliling mereka sebenarnya. Yang ke-11, mereka yang terlibat dengan piagam ini hendaklah tolong menolong menentang orang yang hendak menghancurkan Yathrib atau menghancurkan Madinah bagi setiap orang yang mempunyai hak masing-masing dari pihaknya sendiri. Yang ke-12, perjanjian ini tidak boleh dilanggar melainkan orang yang zalim dan orang-orang yang berdosa. Tapi sebenarnya mereka ikut tak perjanjian ni? Buat aja perjanjian, kan? Dan kita cuba usaha jadikan perjanjian ini sebagai backup untuk peraturan kita. Adapun orang Yahudi, mereka ada juga yang tidak mengikuti secara langsung ataupun mereka buat macam tak pandai nak ikut perjanjian. Sebab itu kita lihat di Palestin, kan, yang berlaku di antara Gaza dengan orang-orang pejuang yang daripada sebelah pihak Islam dan juga kepada pihak Palestin. Pihak Israel. Buat dia perjanjian gencatan senjata. Tapi kita pun bersedia. Jika mereka langgar, kita pun sedia. Kita akan memerangi orang yang melanggar perjanjian. Tapi kita buat perjanjian untuk melihat masalah secara umum, kita perlu lakukan. Kita lihat orang-orang Yahudi, orang munafik, mereka ada juga tidak ikut. Mereka ketika perang tak lama. Selepas itu je, perang Uhud. Sepatutnya mereka bersama-sama, kan, dalam perjanjian ni ada. Patutnya saling tolong menolong di antara mereka. Saling keluar biaya. Apa yang berlaku, orang-orang Yahudi mereka tidak mahu mengeluarkan biaya. Kerana mereka rasa mungkin peperangan itu akan kalah. Di perang Badar lagi dah berlaku sebenarnya. Sebab itu orang Islam keluarlah keadaan yang sukar. Sehingga datang pergi berperang pun dengan apa yang ada sahaja. Jadi, tapi apa pun kita kata perjanjian ini secara umum ni tetap dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengawal keadaan Madinah satu masa itu, keamanannya untuk Nabi mendapatkan pengaruh yang kuat di Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjanjian, Nabi beritahu bahawa perjanjian ini tidak boleh dilanggar melainkan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang berdosa. Okey. Dengan termeterainya perjanjian ini, Madinah dan kawasan-kawasan pinggirnya telah menjadi negara yang disahkan. Satu valid negara Madinah. Ibu kota ni adalah Madinatul Munawwarah dan pemimpin ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasulullah mesti dilaksanakan. Rasulullah SAW berada sebagai ketua negara dalam kalangan umat Islam. Dengan piagam ini bermakna Madinah telah menjadi ibu kota sebenar negara Islam. Yang pertama negara Islam. Yang pertama iaitu apa? Madinah Al-Munawwarah. Untuk memperluaskan lagi keamanan serantau, Rasulullah SAW telah turut mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang lain pada masa-masa lainnya mengikut kesesuaian keadaan yang mana perkara ini akan dibincangkan kemudian. Ada nanti kita akan bertemu dengan perjanjian-perjanjian yang lain di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kabilah-kabilah yang lainnya. Cuma kita lajukan tadi bab perjanjian-perjanjian tadi, piagam-piagam. Cuma kita tahu apa? Ini adalah usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengukuhkan nama kota ibu kota Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menguatkan pengaruh baginda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah tersebut. Okey, masuklah satu bab yang kita kata apa, satu dunia baru. Kita dah selesai bab hijrah, mempersaudarakan, piagam-piagam, perjanjian dan sebagainya, kisah-kisah semasa hijrah. Siapa bayi pertama hijrah? Abdullah bin Zubair, kan. Gelaran dia Raihanan. Dua kegembiraan. Kegembiraan iaitu dapat jantung hati, cahaya mata tadi, Abdullah. Dan kegembiraan dapat tibanya orang-orang muhajirin tiba di kota Madinatul Munawwarah. Okay. So, bab seterusnya, kita akan masuklah bab-bab peperangan-peperangan. Perperangan ataupun bab-bab pertemuan-pertemuan. Peperangan, sedikit maklumat tambahan luar daripada kita punya perbincangan ni, kan, luar daripada perbincangan kita, iaitu mengenai tentang uh, yep. Okey, mengenai tentang peperangan. Jenis-jenis peperangan Nabi SAW, kita katakan ada 3. Kalau kita kata dalam bahasa Melayu ni, perang lah. Perang. Bahasa Melayu kan perang.
Tapi dalam bahasa Arab, terutamanya berkaitan dengan sirah, kita katakan bahawa ada beberapa perkataan-perkataan lain yang digunakan dalam kita punya perbincangan lah, dalam pengajian kita. Jadi jenis perang Nabi SAW ada tiga. Ada tiga jenis perang Nabi SAW. Jenis perang Nabi, tidak semua peperangan yang dilancarkan oleh Nabi itu disertai oleh Nabi. Tidak semua. Adalah yang Nabi ikut, ada yang Nabi tidak ikut. Ada kalanya peperangan itu hanya diwakili pada sahabat yang berwibawa sahaja. Hamzah bin Abdul Muttalib, contohnya. Lepas tu macam-macam lagi lah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubaidah bin Al-Haris. Itu ada peperangan-peperangan yang dibawa, dipimpin oleh sahabat. Ada yang Nabi SAW sendiri yang memimpin. Secara ringkasnya, ada tiga jenis peperangan. Yang pertama, kita panggil, saya type lah sikit. Yang pertama, Ustaz, maksudnya kalau Nabi tak ikut tu, adakah perang tu tak very important ke atau macam mana? dia tak juga. Sebenarnya peperangan tersebut bukan Nabi tak ikut, tapi dia berlaku di luar daripada jangkauan Nabi. Nabi tidak mengawal di situ. Contohnya, ada sahabat yang pergi meronda di kawasan utara, sedangkan Nabi SAW sedang ada urusan di bahagian lain. Maka berlaku pertemuan kat situ. So berlaku peperangan lah, disebut peperangan. Dalam bahasa Melayu disebut peperangan lah. Dalam bahasa Arab ni, orang-orang Arab lagilah zaman Nabi, pada mereka itu tak perang mana pun, itu gaduh je. Tapi gaduh-gaduh pun keluar pedang tau, kan, ataupun panah dan sebagainya. So ada peperangan yang diikuti oleh Nabi, ada peperangan tak diikuti oleh Nabi. Banyak faktor lah. Ada yang memang Nabi tak pergi, bukan sebab tak penting pun, tapi sebab kerana Nabi tahu misi tersebut boleh dilaksanakan oleh para sahabat. Misi tersebut boleh dilaksanakan oleh sahabat. Boleh kata semuanya penting lah, kan. So yang pertama kita panggil apa? Saya nak type lah. Yang pertama kita panggil Ghazwah. Type dia punya info je. Tapi lepas tu tuan-tuan, type dia punya tajuk je. Lepas tu info tuan-tuan tambah sendirilah. Kita panggil yang pertama Ghazwah. GH Ghazwah. Yang pertama Ghazwah. Ghazwah apa Ghazwah? Peperangan disertai oleh Nabi SAW sendiri, dan Nabi SAW sendiri yang bertindak menjadi ketua panglima perang. Ghazwah ni iaitu peperangan yang disertai oleh Nabi, dan Nabi SAW sendiri yang menjadi ketua perang. Adakah kerana dia saiz yang besar, Ustaz, peperangan ni? Tidak juga, kan? Ada peperangan yang Nabi menghantar Zaid bin Zaid bin apa? Zaid bin Al-Haris, kan? Nabi menghantar Nabi menghantar pergi berperang di Rom. Besar, tapi Nabi tak pergi pun. Ni kata senang cerita pembahagian lah, Ghazwah. Yang kedua, Sariyah. Ghazwah tadi, Nabi ikut, Nabi ikut, Nabi pimpin. Nabi ikut, Nabi ketua. Okey, Nabi ikut, Nabi ketua. Yang kedua kita panggil Sariyah. Ada orang nama Sariyah. Nenek saudara saya dulu nama dia Sariyah, kan. Peperangan, jenis peperangan. Tapi lembut orang ni, taklah berperang pun. Arwah dah, baru meninggal dalam sebulan yang lepas. Asal pergi je, dia ingat kat saya. Dia tahu saya suka makan kuah kacang. Dia tahu saya nak datang dia akan buat kuah kacang. Okey, kuah kacang sate tu kan, nasi empit. Okey, Sariyah iaitu operasi khas yang tidak disertai Nabi, namun baginda Nabi SAW melantik seorang daripada kalangan sahabat menjadi ketua dalam operasi ini. Kebiasaan operasi ini dilancarkan untuk meninjau secara terperinci kekuatan musuh, jumlah peralatan senjata yang mereka, kawasan yang bakal menjadi medan pertempuran. Kan Sariyah apa? Nabi tak ikut, saya bagi. Sariyah, Nabi nanti boleh tengok di ruangan komen sahabat yang pimpin. Tujuan itu tinjauan bilangan tentera, lagi apa lagi tadi, senjata, lokasi. Maksudnya bukan war lah Ustaz, dia bukan berperang lah. Perang juga. Oh, dia lawan-lawan juga. Lawan juga. Oh, okey. Kenapa dia boleh lokasi?
autocorrect ni susah juga. Lokasi senjata. Tak nak tukar. Senjata. Ni. Syariah. Nabi tidak ikut sahabat yang pimpin tujuan tinjauan bilangan tentera, senjata, lokasi. Berperang juga sebenarnya. Nanti kita akan baca sikit-sikit kisah tentang syariah yang ada. Yang ketiga, ba'ad. Ba'ad. Macam ni je, ba'ad. Okey, ba'ad. Macam ni kot. Okey, saya terjemahkan. Ini bahasa Arab ni. Delegasi atau utusan dihantar oleh Nabi SAW untuk melaksanakan satu urusan. Kita kata apa? Delegasi ataupun utusan. Delegasi, tapi misi juga. Atau utusan. Semua ni adalah misi-misi yang berkaitan dengan peperangan. Delegasi ataupun utusan. So, Ghazwah, Nabi ikut Nabi ketua. Syariah peperangan, berlaku juga pembunuhan ataupun berlaku juga tumpahan darah. Ba'ad pun sama, berlaku pertumpahan darah. Sebagaimana pernah kita dengar, Ba'ad orang Islam yang dibunuh, iaitu adik kepada Anas bin Malik yang pergi bertemu dengan Maharaja Parsi, dengan Raja Parsi, kan? Hormuzan telah membunuh Ba'ad orang Islam. Okay. So, sambung kita punya notes. Dekat kita punya, kita punya, apa nama? Kita punya tajuk kita, 27 tadi. Okay. So, sebelum ini telah dibincangkan mengenai penindasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh orang kafir Mekah ke atas orang Islam yang berterusan. Sehinggalah orang Islam berhijrah. Penindasan orang kafir ini sebenarnya telah sampai ke tahap di mana mereka patut diperangi. Kan? Sebab sampai dah tahap membunuh dah. Sebagaimana tahap yang patut diperangi tadi, ingat tak, patutnya di Mekah tidak boleh menumpahkan darah. Sampai kita sebut dalam bab ihram. Hari ini kita pergi haji ataupun umrah. Nak pergi haji? Kau tak boleh. Tahu ni. Kan? So, dia apa? Sampai patut diperangi. Patutnya tak boleh menumpahkan darah. Memburu tak boleh. Sebagaimana kan yang ditetapkan dalam urusan-urusan ketika berada di tanah haram. Tetapi mereka sanggup melakukan lebih daripada itu atas cadangan-cadangan dan hasutan iblis, sehingga Nabi SAW sendiri pernah untuk nak dibunuh ketika Nabi sebelum dapat berhijrah keluar daripada rumah, berkumpul orang-orang Arab Quraisy musyrikin untuk membunuh Nabi SAW. So tak boleh dah, tapi mereka nak buat dah. Ternyata orang kafir masih tidak sedar dari kejahatan mereka dan mereka enggan menghentikan permusuhan walaupun orang Islam sudah terlepas daripada mereka dan mendapat tempat yang aman dan stabil untuk didiami di Madinah. Dan tak ada apa-apa pun, tapi nak juga perang. Orang kafir, di antara usaha mereka, nak juga berperang dengan orang Islam. Apa dia? Dia menulis surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul ni? Ketua orang-orang munafik. Tetapi dia mempunyai kedudukan. Bukanlah munafik saja-saja ni, tapi orang munafik yang betul-betul hardcore dia, ketua. Ada orang munafik yang lain, ni ketua dia. Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ketika itu masih seorang musyrik. Abdullah bin Ubay adalah ketua orang Ansar pada masa waktu sebelum hijrah. Sebelum itu orang Ansar telah bersetuju melantik Abdullah bin Ubay sebagai ketua. Hampir-hampir nak jadi raja, tiba-tiba datang di Nabi SAW ke kota Madinah dan mereka akhirnya beriman kepada Rasulullah SAW. Kita dah bincang dah tajuk ni. Abdullah bin Ubay punya lafaz. Dia dah siap buat dia punya mahkota dah. Dah pergi tempah dah nak menabalkan dirinya sebagai raja. Dia dibantu oleh biaya oleh orang-orang Yahudi yang pada masa tersebut. Dan nak jadi raja dah. Tiba-tiba datang ni Rasulullah SAW. Dan akhirnya Abdullah bin Ubay pun tidak dapat menjadi seorang ketua di Madinah. Foraslah dia. Tapi diketahui berita tersebut oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Maka mereka cuba berhubung dengan orang yang kalah ni. Iaitu orang yang dinamakan sebagai Abdullah bin Ubay ini. Orang Quraisy menulis surat kepada Abdullah bin Ubay dan teman-temannya daripada kalangan orang musyrik. Surat tersebut mengandungi kata-kata tegas. Kata surat tersebut apa? Sesungguhnya kamu telah menyembunyikan seorang dari kalangan kami dan kami bersumpah dengan nama Allah bahawa kamu mesti memerangi atau mengusirnya keluar. Jika tidak, kami akan datang untuk memerangi kamu
dan menghalalkan kaum wanita kamu. Jahat kan? Bukan setakat nak perang. Wanita pun dia nak kacau. Apa kena-mengena dengan nak mendapatkan Nabi SAW dengan wanita-wanita yang ada? Kan? Nak rampas wanita pula. Itulah kejahatan orang kafir Quraisy yang mereka tidak sedar. Apabila menerima surat ini, segeralah Abdullah bin Ubay mengambil tindakan. Dia pun kalut lah. Kan? Patutnya urusan-urusan tadi pergi bertemu dengan Rasul SAW. Tapi kadang-kadang itulah perasan macam konon-konon nak jadi hero juga. Kita kena selamatkan Madinah ni. Kan? Gitulah. Maka Abdullah bin Ubay pun menyimpan, dia pun menyimpan dendam kesumat terhadap Rasulullah SAW kerana menganggap Rasulullah telah merampas kerajaannya. Abdul Rahman berkata, apabila surat itu sampai kepada Abdullah bin Ubay dan rakan-rakan penyembah berhala yang bersamanya, mereka pun berpakat untuk memerangi Rasulullah SAW. Dah sudah, mereka nak perang di dalam pula, di kalangan mereka pula. Okey. Ancaman. Okey. Dan apabila berita itu sampai ke Tahwi, Rasulullah tahu berita tersebut. Abdullah bin Ubay pun nak memerangi dan berita ancaman daripada orang Quraisy pun sampai kepada Rasulullah. Rasulullah dapat tahu berita tersebut dan Rasulullah SAW pun bertemu dengan mereka dan berkata, ancaman Quraisy telah sampai kepada kamu. Perancangan Quraisy terhadap kamu itu tidaklah melebihi kehendak kamu untuk memperbodohkan diri sendiri. Dia kata, memanglah kamu bagi alasan aja nak konon-konon memerangi kami ni sebab nanti nak selamatkan Madinah. Tapi sebenarnya adalah kerana hawa nafsu je. Dengan maksud yang lain, sebenarnya mereka berharap supaya mereka nak jadi hero. Kan? Mereka nak jadi hero. Bagaimana Iblis kan mengaku dia rasa dia lebih baik daripada Adam AS. Sebab sebenarnya dia nakkan kepada perkara-perkara yang lain. Tidaklah konon-konon dia prihatin sangat terhadap dunia ini. Ataupun prihatin kepada Nabi Adam AS. Begitulah dunia pada hari ini pun. Kan? Kadang-kadang yang nak menjadi hero ni pun ramai juga. Tapi sebenarnya bukan kerana ada tuntutan-tuntutan yang penting daripada agama. Tetapi lebih kepada nak menjadi hero tersebut untuk ada kepentingan sendiri apabila telah mencapai kejayaan itu kononnya. Sebagaimana kita kata berlaku pada tanah Melayu dahulu kan. Datangnya orang luar yang nak merampas tanah Melayu, maka datanglah pemimpin-pemimpin besar yang merasakan tidak dapat kedudukan yang baik ataupun tidak dapat itu ini, lalu bersekongkol dengan orang-orang kafir Portugis. Lalu jatuhlah kerajaan Portugis yang pada awalnya memerangi orang Melaka. Orang Melaka mampu mempertahankan, tapi apa yang berlaku? Orang daripada dalam yang membuka ruang untuk diperangi. Kan? Akhirnya datangnya Portugis, habis kita dijajah juga selama-lamanya. Kan? Sampailah konon-konon merdeka balik pada tahun 1957. Okay? So Rasulullah kata itulah sebenarnya kamu nak memperbodohkan diri sendiri je. Apakah kamu nak memerangi anak pinak saudara kamu sendiri? Kan? Sebenarnya kat Madinah ni saudara mara sendiri je. Orang Mekah Muhajirin berapa ramai je. Kan? Adakah mereka nak berperang dengan saudara mara mereka sendiri? Setelah mendengar kata-kata Rasulullah itu, mereka pun beredar. Tak jadilah kan nak bergaduh. Maka Abdullah bin Ubay membatalkan hasratnya untuk berperang kerana melihat semangat yang lemah atau kesedaran dalam kalangan rakan-rakannya. Rakan-rakan lain kata, "Yalah, tak payahlah nak perang dengan Muhammad ni, dia adalah." Kan? Abdullah bin Ubay semangat tapi tak dapat. Lalu namun yang nyata dia tetap bersekongkol dengan pihak Quraisy. Dia masih lagi usaha lagi. Asal ada peluang pasti akan direbutnya supaya berlaku perbalahan di antara orang Islam dan musyrikin. Dia ajaknya orang Yahudi sertainya pula supaya dapat membantu hasratnya. Akan tetapi piagam Madinah menunjukkan betapa bijaknya Rasulullah SAW bertindak sehingga dapat memadamkan api kejahatan orang musyrikin yang ada pada masa tersebut. Kan? Dari masa ke semasa. Menghalang umat Islam ke Masjidil Haram. Sa'ad bin Mu'az pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah dan menetap di rumah Umayyah bin Khalaf. Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi SAW, berada di kota Madinah. Selama dia je, kan, keadaan masih lagi, orang kata tegang lagi ni. Tapi dia pergi umrah dan mengerjakan umrah di rumah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, salah seorang yang masih lagi belum Islam pada masa tersebut. Sa'ad berkata kepada Umayyah, berikan aku satu saat yang terluang supaya aku dapat bertawaf di Baitullah. Dia kata Umayyah, tolong adjust sikit lah. Aku nak masuk ke Masjidil Haram, nak tawaf dekat Baitullah. Kemudian Umayyah pun keluar bersama-sama Sa'ad pada waktu hampir tengah hari.
Ingatkan tak ada orang sangat pada masa tersebut panas terik. Tanpa disangkanya Abu Jahal ada dekat situ. Kata Abu Jahal, hai Abu Safwan. Dia kata, iaitu Umayyah tadi tu. Hai Abu Safwan, siapakah yang bersama ini? Pelik kan. Nak pergi buat umrah. Tak nampak gaya macam orang musyrikin. Nampak pakai ihram dengan baik dan sebagainya. Jawab Umayyah, inilah Sa'ad. Jawab Abu Jahal berkata, bukankah aku lihat engkau dapat bertawaf di Mekah dengan aman, padahal kamu melindungi pembelot-pembelot agama itu dan kamu mendakwa hendak menolong dan membantu mereka. Abu Jahal ringkas saja marah kepada Umayyah tadi. Demi Allah, kalau tidak disebabkan engkau bersama Abu Safwan saat tadi bersama dengan Umayyah tadi, dan saya engkau tidak dapat pulang kepada keluargamu dengan selamat. Ancaman masih ada, tapi nasib baiklah ada pembantu-pembantu yang membela pada masa ini. Dan Umayyah adalah pembesar yang besar di Mekah, di Mekah pada masa tersebut. Lalu dia menjaga Umayyah, tapi dia pun akhirnya kemudian dipulaukan dan diboikot perniagaannya serta diancam dengan ancaman-ancaman kerana membantu orang Islam. Lantas Sa'ad berkata dengan suara lantang, Sa'ad tak nak kalah, kan? Berani dia datang buat umrah. Lepas tu dengan dia dengar amarah daripada Abu Jahal, dia nak lawan pula. Dia kata apa? Demi Allah pula, kalau engkau cuba menghalang aku, dan aku juga akan menghalang engkau daripada lebih dahsyat lagi. Maksudnya, tak apa, kau nak kacau aku akan kacau kau. Kita akan gaduh. Kata, aku akan menghalang perjalanan kamu kepada penduduk Madinah. Ya, aku akan halang perjalanan. Maksudnya, perjalanan perniagaan, perjalanan urusan ni lah, di antara Mekah dengan Madinah pada masa tersebut. Quraisy mula mengancam orang-orang Muhajirin. Kemudian orang Quraisy menghantar utusan kepada orang Islam dan beritahu mereka, tak dapat masuk melalui Abdullah bin Ubay. Tak puas hati, kita hantar utusan kepada Muhammad, orang Islam sendiri, kan? Itu orang-orang Quraisy. Datangnya hantar utusan dan beritahu orang Islam, jangan kamu merasa selamat. Kerana selepas daripada kami menuju ke Yasrib, kami pasti akan mendatang menghapuskan kamu, menghancurkan kedamaian di dalam rumah kamu. Sungguh-sungguh dendam orang-orang kafir ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada satu kisah terbaru tentang dendam yang kita rasa pelik. Apabila orang bukan Islam tidak suka kepada kedamaian orang Islam. Lihat saja di kota Palestin, lihat saja di mana-mana kan, tempat adanya akan ada orang Islam yang damai, mesti akan ada, kita kata apa, tidak senangnya orang terhadap kedamaian tersebut. Itu perkara yang biasa berlaku. Ada satu pengalaman yang saya pernah lihat baru-baru ini. Ada seorang hamba Allah, dia berniaga di tempat orang yang pada saya kafir lah, kan? Tidak Islam lah, dengan sebutan kafir. Berniaga dan ketika sebelum Ramadan, perniagaan yang agak sukar, berat dan sebagainya. Dan si tuan tanah tadi selalu datang dalam keadaan yang tersenyum dan dia rasa sangat yakin. Dan dia kata, macam mana perniagaan? Kan? Dia kata, cepatlah bayar, tapi dia suruh bayar tanah tersebut, tapi dalam keadaan dia rasa tersenyum bangga. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan di satu bulan Ramadan yang baru ini, hamba Allah yang berniaga tersebut mendapat keuntungan yang banyak. Orang beli makanan dia, laku kedai dia, kan? Dan apa yang berlaku, habis saja Ramadan, perjanjian kontrak masih ada lagi. Datang dia orang tadi tu, tuan tanah yang bukan Islam tadi, bertemu dengan orang yang berniaga di tanahnya, dia halau serta-merta, kan, nak membatalkan kontrak. Kerana apa? Dia kata ada macam alasan lah, kan. Dia kata rosak dia punya tempat parking lah dan sebagainya. Tu pelik, kan. Betul tuan-tuan, biasalah kalau kita jadi orang yang baik, orang Islam yang didengki oleh orang yang bukan Islam. Kerana memang sifat semula jadi mereka tidak senang kepada kedamaian ataupun keamanan orang Islam. Walhal mereka boleh biarkan saja. Tak ada masalah pun orang Islam yang duduk di Madinah ni. Mereka bukan ada harta banyak sangat ketika itu. Baru nak mulakan hidup je. Dan, tapi apa mereka kata? Jangan kamu merasa selamat kerana terlepas daripada kami menuju ke Yasrib. Kami pasti akan datang menghapuskan kamu dan menghancurkan kedamaian dalam rumah kamu. Okey.
Semua ini bukan ancaman lisan semata-mata, malah Rasulullah SAW itu yakin adanya perancangan pihak Quraisy dan maksud jahat. Rasulullah kata ini bukan ancaman biasa ni. Mereka mesti dah plan untuk buat sesuatu nak menghancurkan orang Islam. Oleh sebab itu Rasulullah SAW selalu berjaga malam ataupun baginda SAW dikawal para sahabat. Muslim meriwayatkan satu info yang menarik buat tuan-tuan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah baginda. Tatkala Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, pada suatu malam baginda berjaga lalu berkata, Rasulullah risau kan, di Madinah ini ancaman masih ada. Hampir sama dekat 6 tahun tuan-tuan, barulah aman Madinah ni. Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, Rasulullah berkata di tengah malam, dia kata risau pula malam ni. Rasulullah kata kalaulah ada seorang lelaki soleh dari sahabatku mengawal pada malam ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba kami terdengar bunyi senjata. Lantas Rasulullah pun berkata, siapa tu kat luar? Kan, tiba-tiba Rasulullah berkata pada malam dalam bilik dengan Aisyah. Tapi tiba-tiba terdengar suara di luar. Tiba-tiba dengar bunyi. Rasulullah pun tanya, siapa tu? Maka dia jawab, saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi tanya, kenapa datang ke sini malam-malam? Apa tujuan kamu kemari? Jawab Sa'ad, terlintas dalam diriku bimbang keselamatanmu ya Rasulullah. Kerana itu aku datang untuk mengawalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Lalu baginda pun mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW pun tidur selepas itu. Kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, bodyguard Nabi SAW, pengawal rumah Nabi SAW. Siapakah bodyguard dan pengawal Nabi ketika berada di Madinah? Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di mana? Meninggal di China, di Guangzhou. Meninggal di China, Guangzhou. Makam dia terdapat di Guangzhou, China. Okay. Kawalan keselamatan ini bukan terhad untuk beberapa malam saja tuan-tuan. Bukan 1-2 malam saja Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengawal. Malah dijalankan terus-menerus. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW dikawal pada malam hari sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu ayat berbunyi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Jika kau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka berarti kau tidak menyampaikan risalahnya. Allah jugalah yang akan memelihara daripada kejahatan manusia. Wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sampai ayat ni turun. Ayat ni turun agak lewat hampir tahun ke-6 hijrah Nabi SAW. Dan tahun ke-6 maksudnya daripada awal daripada Nabi SAW tiba di kota Madinah, sampailah ayat ni turun. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas setiap malam, ada juga kadang-kadang bergiliran dengan sahabat yang lain, menjaga dan juga mengawal rumah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah SAW menghulurkan kepala baginda daripada lengkungan jendela. Rasulullah keluarkan daripada rumah dia, tingkap dia. Rasulullah pun berkata, hai manusia, pulanglah, tinggalkan aku kerana Allah telah menjamin untuk menjaga diriku. Itulah. Akhirnya baru mereka pun tidak mengadakan lagi kawalan di rumah baginda Nabi SAW. Ancaman bahaya tidak terhad kepada Rasulullah SAW sahaja, malah melibatkan umat Islam seluruhnya. Abdullah bin Ubay meriwayatkan dengan berkata, bukan sekat Rasulullah saja terima ancaman, tapi umat lain pun ada ancamannya. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan dengan berkata, apabila Rasulullah SAW dan sahabatnya sampai ke Madinah, lalu dilindungi oleh orang Ansar, semua orang Arab lain memanah mereka dari satu busur, sehingga kan orang Islam sentiasa bermalam dengan senjata mereka, berpagi-pagian membawa senjata. Maksudnya apa? Memanah dengan satu busur. Semua orang lain Arab yang lain itu sepakat nak menghancurkan kota Madinah. Nak ada di sasaran mereka. Nak boikot, nak panah, nak tembak, nak ini dan sebagainya lah, untuk menghalang kebangkitan orang Islam. Kebenaran untuk berperang sikit lagi
Kita ambil kebenaran untuk berperang. Suasana yang semakin mengancam umat Islam di Madinah turut menggambarkan kedegilan orang Quraisy menghentikan kejahatan mereka. Oleh sebab itu Allah telah menurunkan keizinan kepada umat Islam untuk berperang namun tidak diwajibkan. Dapat izin je tapi tidaklah wajib awal-awal ni. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi umat Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai keamanan. Mesti mempertahankan diri jika kita diceroboh. Ayat ini turunkan dalam rentetan-rentetan ayat yang lain yang mengajar mereka bahawa kebenaran berperang ini hanyalah bertujuan untuk menghapuskan kebatilan dan menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Allazina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan kepada mereka kekuasaan merintah di bumi, mereka mendirikan solat serta memberi zakat dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dari perkara yang mungkar. Ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Menurut pendapat sahih, ayat mengenai keizinan berperang ini turun di Madinah selepas hijrah bukan di Mekah. Tapi ada khilaf lah tentang muktamad ayat ini. Keizinan berperang sudah pun diberikan, namun disebabkan kekuatan orang Quraisy dan kejahatan mereka, adalah lebih bijaksana lagi menghadapi suasana ini jika orang Islam dapat menguasai jalan perdagangan orang Quraisy dari Mekah ke Syam. Maka untuk tujuan ini Rasulullah SAW telah mengatur dua rancangan. Pertama, mengadakan perjanjian kerjasama atau tidak menceroboh dengan kabilah-kabilah berdekatan dengan laluan perdagangan atau yang mendiami jalan di antara perdagangan Mekah Madinah. Nak berperang dah dibenarkan tapi tak sematlah berperang. Kita kalau nak berperang semangat tu dah ada bagus. Tapi Rasulullah SAW sendiri dapat keizinan perang tak terus berperang. Sebaliknya pertama jaga laluan terlebih dahulu. Perdagangan di antara Madinah ni Syam dan Mekah ada lalu di tebing-tebing kota Madinah, maka jaga. Buat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang ada sekeliling-sekeliling terdekat terlebih dahulu. Terlebih dahulu disebut perjanjian Rasulullah dengan orang Yahudi tadi mengadakan perjanjian kerjasama tidak menceroboh kabilah Juhainah sebelum melancarkan sebarang aktiviti ketenteraan. Juhainah ni iaitu ada mereka duduk agak luar kota Madinah, 3 marhalah daripada kota Madinah tapi dekat dengan perjalanan untuk orang-orang yang berjalan daripada Syam kembali ke Mekah. Nak jaga perjalanan tengah-tengah tu. Rasulullah turut mengadakan beberapa siri perjanjian sepanjang operasi ketenteraan dan yang dibincangkan kemudian. Yang kedua, menghantar utusan satu demi utusan ke jalan perdagangan ini. Datang utusan Al-Ba'ath tadi dan juga tinjauan-tinjauan syariah mulai dilakukan sebelum datang nanti operasi ketenteraan perang Badar. Dan perang Badar bukan perang yang pertama. Kalau kita ikut tadi Al-Ba'ath, Sariyah dan Ghazwah, Badar Kubra bukan yang pertama perang Badar, itu Badar yang besar saja, peperangan yang besar bagi umat Islam. Tapi nanti kita akan lihat sebenarnya hampir ada beberapa belas kita kata apa peperangan yang berlaku sebelum berlakunya peperangan yang besar iaitu perang Badar. Okey. So semasa perjanjian ini pun sebenarnya kita katakan ada berlaku sikit pergeseran tetapi tidak berlaku peperangan-peperangan yang besar. So nanti kita akan masuk dalam operasi perang Badar dalam perbincangan kita seterusnya. Muka surat 324. Stop sampai situ dulu. Kalau ada buku boleh tanda. Stop dekat 324. Dah masuk perang dah kita. Perang ni best tuan-tuan. Nanti kita akan tengok. Bukanlah perang tu best tapi perang ni kita akan lihat nanti. Banyaknya misi-misi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjaya, yang siapakah syahid yang pertama dan sebagainya. So kita berhenti pada surat 324. Tadi kita dah mula awal, kita mungkin boleh berhenti awal sikit lah. Kan bagi berikan masa rehat juga. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu kita pergi pada beberapa pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Iaitu yang pertama, di antara kita punya perbincangan pada hari ini, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka untuk kita mengadakan perjanjian untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan.
Islam bukan agama yang kira nak perang aja, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka agar kita hidup dalam perjanjian, keamanan dan juga kedamaian. Yang pertama. Yang kedua iaitu uh, sesungguhnya kita kata apa? Sesungguhnya orang-orang kafir yang hatinya tidak ada iman pasti tidak akan senang kepada orang-orang yang beriman. Lalu hendaklah kita sentiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan-kejahatan kekafiran ini. Kan mesti sentiasa mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan-kejahatan kekafiran ini. Yang ketiga, jadilah orang yang bijaksana. Islam itu uh, memanglah kadang-kadang kita berada di tindas dan sebagainya, tapi Islam mengajar kita untuk menguruskan penindasan-penindasan ini dengan kebijaksanaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat keizinan untuk berperang, tetapi Nabi tidak berperang terus. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam turut mengukuhkan kedudukan orang Islam terlebih dahulu sebelum ditakdirkan Allah nanti berlakunya perperangan. Datangnya orang-orang musyrikin Quraisy ramai 1,000 orang untuk memerangi orang-orang Islam di kota Madinah. Jadi kita belajar tentang kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga persaudaraan, kesejahteraan umat Islam di Madinah, dan nanti insya-Allah kita akan masuk sikit-sikit peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak dan banyak fakta-fakta yang mungkin kita akan bincangkan lebih daripada sekadar buku kita nanti Sirah Nabawiyah. Sebab tu kalau ada masa, tuan-tuan ikutilah. Baca sendiri boleh juga. Tapi nanti saya akan tambah lagi beberapa poin-poin penting yang kita akan bawa daripada kitab-kitab dari riwayat-riwayat yang lain. Okey, itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. So, kita akhiri dahulu pertemuan kita pada pagi ini dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami ridha-Mu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil hingga kini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang peroleh nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah dan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi sya'alna muqimas salaha min zuriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami di kalangan orang-orang yang mendirikan solat serta di kalangan zuriat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal baras wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita ada kelapangan, ada masa kita boleh bertemu lagi pada minggu hadapan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama.